혁명업적은 너무합니다. 너무 Japan's leader says North Korea launched 2 ballistic missiles into the sea near his country on Thursday, a step up from a weekend test of shorter-range weapons and adding new pressure onto the Biden White House. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sudah agak lama kita tidak bersembang dekat dalam channel ini. Gary minta maaf sangat-sangat kepada anda semua sebab sejak kebelakangan ini Gary sangat busy dengan tuntutan kerja. So Alhamdulillah hari ini ada ruang dan ada sedikit masa dan cuba sedaya upaya untuk mengetengahkan beberapa kes yang viral dekat Malaysia baru-baru ini, di mana kes ini melibatkan ketegangan di antara negara kita dengan Korea Utara. Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Negara pimpinan Kim Jong-un ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pyongyang is angry that Malaysia has approved the extradition of a North Korean man. North Korea says it will cut diplomatic relations with Malaysia. Malaysia will order all North Korean diplomats to leave the country within 48 hours. They'll leave the country and added that Malaysia will close its embassy in Pyongyang. Hello guys, first time yang Gary baca berita berkenaan krisis di antara Malaysia dengan Korea Utara. Pada masa tu memang betul-betul shock. Kim Jong-un is a ruthless dictator and a skilled strategist. When he replaced his father, experts predicted he would be toppled within a year. But the young heir showed he was ready to do anything to establish his authority. Di mana kalau kita tengok dari segi sejarah pemerintahan Korea Utara ni memang terkenal dengan sebuah pemerintahan yang bersifat diktator dan juga seringkali dikaitkan sebagai sebuah pemerintahan yang bersifat totalitarianisme, di mana di bawah fahaman ini mengatakan bahawa sistem pemerintahannya adalah bersifat ekstrim dengan wujudnya hanya satu parti politik sahaja dekat dalam negara mereka, di mana mereka memerintah secara mutlak dan secara total dalam pertahankan keluarga Kim ini dari generasi ke generasi. Okay guys, sebelum kita masuk kepada kronologi krisis ketegangan di antara Korea Utara dengan Malaysia, lebih baik kita mengenali sejarah awal hubungan di antara Malaysia dengan Korea Utara. Sebenarnya guys, hubungan di antara Korea Utara dengan Malaysia ini telah terjalin sejak tahun 1973 lagi. So sampailah satu tahap tu Malaysia telah membuka kedutaan mereka dekat Pyongyang. Pada tahun 2004, bukan senang-senang ya buka kedutaan dekat sebuah negara yang bersifat negara yang tertutup daripada dunia luar. Dan hubungan yang terlalu erat di antara Korea Utara dengan Malaysia ini kita dapat lihat melalui satu keistimewaan di antara Malaysia dengan Korea Utara, di mana Malaysia telah memberikan keistimewaan kepada Korea Utara untuk memasuki negara kita tanpa memiliki visa. So maksudnya Korea Utara itu boleh secara bebasnya masuk dekat negara kita tanpa memiliki visa. Dan inilah menjadi salah satu faktor kenapa semua aktiviti-aktiviti pembunuhan, aktiviti penyalahgunaan wang Malaysia dijadikan sebagai satu transit aktiviti yang dilakukan oleh Korea Utara ini guys. Untuk pengetahuan korang juga, terdapat 300 lebih pekerja Korea Utara yang bekerja dekat dalam sektor perlombongan di Sarawak, di mana hanya negeri Sarawak saja yang menerima pekerja daripada Korea Utara. Maksudnya dekat Semenanjung dorang tak boleh bekerja dekat Semenanjung, hanya dekat Sarawak saja. Begitulah melalui satu perjanjian yang dilakukan antara Malaysia dengan Korea Utara. Dan yang paling memeranjatkan lagi guys, sebenarnya pada tahun 2013 pemimpin Korea Utara yang terkenal sebagai sebuah pemimpin diktator ini, iaitu Kim Jong-un, mendapat ijazah doktor kehormat dekat sebuah universiti swasta dekat Malaysia, itu University Help, HELP, University Help. So korang boleh nilai sendiri bagaimana hubungan baik di antara Korea Utara dengan Malaysia pada ketika itu. Namun apa yang terjadi guys, hubungan di antara Malaysia dengan Korea Utara ini semakin keruh pada tahun 2017. Titik permulaan hubungan di antara Malaysia dengan Korea Utara semakin tegang.
Untuk pengetahuan kamu, Kim Jong-nam ini merupakan abang tiri kepada Kim Jong-un yang memegang pemerintahan diktator Korea Utara hari ini. Mesti korang pelik kan, kenapa adik terlebih dahulu meneruskan pemerintahan berbanding si Kim Jong-nam yang lebih tua daripada Kim Jong-un. Okey, pada awalnya Kim Jong-nam ini dia memang ada krisis dengan ayahnya dari segi urusan pemerintahan. Kim Jong-nam ini sejak awal lagi beliau tidak bersetuju dengan corak peralihan kuasa yang diamalkan oleh ayah beliau, iaitu mengekalkan dinasti Kim dalam pemerintahan di Korea. So Kim Jong-nam ini terlalu terpengaruh dengan corak pemerintahan yang bersifat kuasa barat yang lebih memilih sistem demokrasi, di mana ini jelas menunjukkan bahawa perbezaan ataupun perbezaan pendapat di antara Kim Jong-nam dengan ayah beliau. So inilah menjadi kenapa Kim Jong-nam terpisah daripada keluarga Kim ini, dan sampailah satu insiden beliau ditangkap di Jepun kerana cuba memasuki negara tersebut menggunakan pasport palsu yang membuatkan beliau hilang kelaikan daripada mewarisi tahta dekat Korea Utara. So apabila beliau tidak dapat mewarisi tahta pemerintahan dekat Korea Utara, beliau pun berhijrah dan menetap di Macau. Dan selepas duduk dekat luar negara ini guys, Kim Jong-nam ini mula gemar melakukan kritikan-kritikan ke atas pentadbiran Korea Utara yang dikatakan tidak akan membawa Korea Utara itu ke tahap yang lebih baik dengan sistem pemerintahan yang tertutup dan diktator itu. Dan beliau juga secara lantang mula mengkritik sistem peralihan kuasa Korea Utara melalui temu ramah televisyen dan juga menerusi buku yang menceritakan pengalaman beliau, di mana buku ini bertajuk My Father Kim Jong-il and Me, di mana dalam buku ini kritikan paling lantang adalah apabila beliau secara terbuka menyebut adik tirinya iaitu Kim Jong-un tidak akan berjaya sebagai seorang pemimpin. Dan untuk pengetahuan kamu juga, Kim Jong-nam juga disebabkan krisis di antara Kim Jong-nam dengan adik tirinya Kim Jong-un itu, ada beberapa insiden cubaan membunuh Kim Jong-nam, iaitu pada tahun 2012 berhadapan dengan cubaan bunuh oleh ejen risikan Korea Utara, tetapi tidak berjaya. Malangnya guys, pada tahun 2017 sekali lagi insiden untuk membunuh Kim Jong-nam akhirnya berjaya. North Korean leader Kim Jong-un was killed in plain sight last year at Kuala Lumpur's international airport. Today, Malaysian prosecutors wrapped their closing arguments in the trial of the two women accused of the murder. The women's lawyers argue that they were tricked into the act. A crucial moment in a disturbing murder mystery. Watch this woman's hands. She reaches up to attack a man believed to be Kim Jong-un's older half-brother. This is surveillance footage from inside Kuala Lumpur's airport. Moments earlier, Kim Jong-nam is seen walking casually through the terminal. He stops briefly, seemingly to check the departure boards. As he moves into a line, the woman comes up from behind him and grabs his face. There's a very brief struggle. You'll notice that as soon as she does this, she does her activity and then gets out of there and disappears into the crowd. That's very smart. It doesn't give the victim a chance to respond. According to police, before he died, Kim Jong-nam said his face had been wiped with a liquid and that he felt dizzy. He said that two women were involved, although from the video, it's hard to see if there's a second person. Di mana dikatakan ada dua aktor utama dalam pembunuhan Kim Jong-nam, iaitu seorang wanita Indonesia, seorang wanita Vietnam. Dan seorang wanita Indonesia ini pada awalnya telah menyembur cecair kimia dekat wajah Kim Jong-nam sebelum seorang lagi warga Vietnam yang datang dari belakang cuba untuk menutupi wajah ataupun muka ataupun kepala Kim Jong-nam. Dan dalam CCTV ini juga anda dapat lihat bagaimana Kim Jong-nam masih lagi sihat dalam beberapa minit, sempat lagi bertanya terhadap pengawal keselamatan dekat KLIA pada ketika itu. Malangnya guys, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Hospital Putrajaya guys. Apa sebenarnya ejen saraf VX ini guys yang menyebabkan Kim Jong-nam terbunuh disebabkan cecair bahan kimia ini guys? Okay, seperti yang anda lihat dekat dalam video ini, mereka telah membuat satu kajian berkenaan dengan penggunaan bahan kimia ataupun ejen VX ini, di mana uji kaji mereka telah meletakkan seekor kambing dan mereka cuba untuk meletupkan bahan letupan yang mengandungi bahan kimia ataupun ejen cecair
VX ini. Dan apabila letupan itu berlaku, beberapa minit kemudian kambing itu akan mengalami simptom pernafasan terhenti, hilang kawalan diri, dan beberapa minit kemudian kambing itu mati. Video uji kaji kambing ini kita boleh lihat bagaimana kesan penggunaan ejen saraf yang digunakan oleh modus operandi pembunuhan terhadap Kim Jong Nam di Kuala Lumpur ini yang berlaku pada 2017 itu guys. So guys, start daripada kes pembunuhan Kim Jong Nam pada tahun 2017 inilah yang menjadi titik permulaan kepada renggangnya hubungan di antara Malaysia dengan Korea Utara. Korea Utara menolak sama sekali dakwaan di atas pembunuhan Kim Jong Nam ini. Mereka menganggap bahawa tuduhan-tuduhan ini merupakan kerjasama di antara Amerika Syarikat, Korea Selatan dengan Malaysia untuk memburukkan imej Korea Utara, kononnya dikatakan oleh mereka. Namun kalau anda lihat dari segi CCTV yang berlaku dekat Kelaya itu sudah jelas, lagi terang lagi bersuluh mereka telah menggunakan bahan kimia dalam pembunuhan si Kim Jong Nam itu guys. Kan? Kalau tidak takut bersalah, kenapa cuba menghalang kerajaan Malaysia untuk melakukan siasatan terhadap mayat Kim Jong Nam? Di situlah guys bermulanya titik awal permulaan krisis di antara Korea Utara dengan Malaysia. Kita masuk pula ke kes yang baru sahaja berlaku dekat Malaysia, iaitu yang berlaku pada 19 Mac tahun ini guys. Kerajaan Malaysia akan mengeluarkan perintah untuk semua kaki tangan diplomatik dan tanggungan mereka di Kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur untuk meninggalkan negara dalam tempoh 48 jam mulai hari ini. Keputusan itu dibuat susulan pengumuman Korea Utara untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia selepas negara mengekstradisi seorang rakyatnya ke Amerika Syarikat atas tuduhan pengubahan wang haram. Pyongyang will sever diplomatic ties with Malaysia. This comes after a court there ruled that a North Korean man could be extradited to the US over money laundering charges. So untuk kes yang baru-baru ini guys, iaitu Chon Myung yang merupakan seorang ahli perniagaan daripada Korea Utara ini telah ditahan oleh pihak berkuasa Malaysia pada 14 Mei 2019 atas susulan waran tangkap mengikut Seksyen 13-1-B Akta Ekstradisi 1992 atas dakwaan konspirasi pengumpulan wang haram serta melanggar Sekatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Proses ekstradisi ini dibuat melalui peruntukan undang-undang yang telah termaktub di negara ini. So, Korea Utara no choice lah kalau Malaysia cuba untuk menghantar rakyat mereka untuk diekstradisi ke Amerika Syarikat. So, itu sebenarnya bukan menjadi satu persoalan. Yang persoalannya adalah dengan mengaitkan Malaysia ini kononnya hubungan dengan Amerika Syarikat untuk menjatuhkan imej Korea Utara. Muncul ini ataupun ahli perniagaan daripada Korea Utara ini telah didakwa dengan 6 pertuduhan penggubalan wang haram yang membabitkan transaksi yang bernilai 1.5 juta USD ataupun bersamaan dengan 6.1 juta ringgit Malaysia guys. Banyak gila. So guys, dekat dalam kes ini guys, terdapat teori dan konspirasi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana-sarjana tempatan yang cuba menjelaskan apakah yang berlaku di sebalik krisis ataupun di sebalik isu penggubalan wang haram yang dilakukan oleh warga Korea Utara ini guys. So ini adalah jawapan ahli akademik. Krisis ini berpuncak kerana realiti ekonomi politik Korea Utara itu terlalu kritikal disebabkan oleh sekatan PBB ke atas usaha Pyongyang ini untuk membangunkan senjata nuklear mereka. Disebabkan oleh Korea Utara yang mengamalkan dasar tertutup menyebabkan modal-modal asing ataupun pelabur-pelabur asing tidak boleh melabur dekat negara mereka, dan di sinilah menjadi puncak kenapa pemimpin Korea Utara iaitu Kim Jong Un yang merupakan pewaris ketiga yang memerintah dekat Korea Utara itu terdesak untuk mengekalkan pengaruhnya dan kuasa beliau dekat Korea Utara. Mereka tiada jalan lain untuk mencari sumber pendaratan melainkan melalui pasaran gelap
yang dilakukan di luar negara dan dibawa balik ke negara mereka untuk survive, dan juga sebagai sumber kelangsungan rejim Kim Jong-un itu sendiri. So perkara ini dapat digambarkan melalui seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Moon Chol-myung. Inilah yang menjadi ejen utama dalam mencari dana melalui pasaran gelap, menjadikan Malaysia sebagai transit aktiviti penggubalan wang haram ataupun penyeludupan barangan mewah secara larangan. Dan sehinggakan pada 19 Mac 2021 sebelum ini, pihak kerajaan telah mengeluarkan perintah untuk semua staf diplomatik di kedutaan Korea Utara ini untuk meninggalkan Malaysia dalam tempoh 48 jam. Apapun kita sebagai rakyat Malaysia inginkan kedamaian, bangkitlah kita sebagai sebuah rakyat Malaysia dan sebuah negara yang berdaulat, dan jauhilah daripada segala musuh-musuh yang menggugat kedaulatan ataupun menggugat keamanan di negara kita sendiri. Petang ke sekarang ya? Sekarang jam 4 petang dekat sini. Selamat petang dan kita berjumpa lagi di konten yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam perdamaian. Jumpa lagi kita, bosku.